Bekerja maknanya beribadah, bekerja maknanya beraktiviti, bekerja maknanya kita buat yang kita suka. Bekerja maknanya kita membaiki diri dan membaiki orang lain. Bayangkan dengan berkebun, kita bantu pokok. Kita bagi makan pokok, kita buang rumput pokok. Itu ibadah. Walaupun kita tak tahu buahnya nanti kita sempat, kita sempat, tanam je. Kalau kunyit dah tentu boleh. Kalau serai dah tentu boleh. Kalau daun kesum dah tentu boleh. Daun kari dah tentu boleh. Kan itu dah semua jangka-jangka pendek belaka. Okey? Pisang jangka pendek boleh juga makan. Maknanya sempat lah umur-umur kita ni. Ada pisang 40 hari ada pisang rendah ada pisang bentan ada. Macam-macam. Umi tanam nangka pun sempat makan nangkanya. Contoh. Kerana itu sekali lagi, jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti beraktiviti. Jangan berhenti membuat kerja-kerja yang membuatkan badan kita jadi lebih sihat. Otaknya berjalan, darahnya berjalan dengan lancar. Maknanya sekali lagi, resipi yang paling baik untuk merawat semua ketidakselesaan, semua kebimbangan, semua keraguan, okay, ialah dengan apa? Dengan bekerja. Jadi bekerjalah tanpa henti. Bekerjalah tanpa henti artinya bukan sebab 50, sebab 60, 70. Tak. Selagi boleh gerak, jalan. Selagi boleh gerak, jalan. Yang tanya umurnya berapa? Umur tu Allah yang bagi. Peduli apa yang nak fikir banyak-banyak. Tapi kalau boleh, apa yang ada depan mata ini buat untuk kebajikan. Buat untuk yang baik-baik. Buat untuk yang Allah suruh. Buat untuk dekat dengan Allah. Ini kekuatan. Sama ada kita buat sendiri di rumah kita, keliling rumah kita dan sebagainya. Tidak melibatkan ramai orang. Kalau ada kerja-kerja kebajikan yang melibatkan ramai orang, lagi baguslah. Ini contohnya. Maka sekali lagi kita kata, ini di antara resipi paling awal, okay, paling murah dan sudah terbukti dia paling mujarab. Tak gembira, tak selesa, bimbang, ragu-ragu, bawa bekerja. Okey, sakit-sakit sikit, jalan, bawa bekerja. Bawa berjalan, bagi berpeluh, hilang lengur-lengur kaki, contohnya. Ini contoh anugerah dari Allah. Kalau kamu sakit, tapi kamu menderita je sakitnya, Allah mak letih lah jawabnya. Susahlah, lambatlah sikit nak baikinya. Maka sekali lagi, mari kita tengok surah At-Taubah sebagai penutup. Surah Taubah ayat 105. Okey. Allah berfirman, bekerjalah. Ini kaitannya. Bekerjalah kamu nescaya Allah dan Rasulnya. Bekerjalah kamu supaya Allah dan Rasulnya, okey, akan serta orang-orang mukmin, okey, Allah, Rasul, orang mukmin, okey, akan melihat pekerjaanmu. Bekerjalah, okey, bekerjalah kamu nescaya kamu bekerjalah kamu nescaya Allah dan Rasulnya dan semua orang mukmin, orang-orang mukmin kita katakan akan melihat pekerjaanmu. Maka kalau susah hati bawa kerja, kalau sedih bawa kerja, kalau sakit sikit jalan pelan-pelan, kalau rasa bimbang bawa bekerja, kalau ragu-ragu bawa bekerja, orang rasa tak selesa bawa bekerja. Okey, boleh pesanannya? Supaya umur yang pendek ini, tempoh yang pendek Allah bagikan ini, kita manfaatkan sepenuhnya, kita manfaatkan untuk dunia, kita juga manfaatkan untuk akhirat. Kalau kita tanam pokok buah-buahan, kita juga manfaatkan untuk dunia, untuk anak cucu dan siapa-siapa saja yang sempat, dan kita juga membaiki tanah, tanah akan rasa bahagia dengan kita, dan kita tanam pokok, pokok melahirkan oksigen, maka tidak pernah berhenti. Kalau kamu tanam pokok satu saja, okey, pokoknya berbuah, pokoknya berbunga, pokoknya berzikir. Bayangkan setiap buah yang disedekahkan itu sampai pahalanya pada kita. Setiap zikir yang dibuat oleh pokok itu dapat tempiasnya kat kita. Sebab kita tanam dia. Ini kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang kita rasa malas lah berkebun. Malas lah nak nanam. Sebab itu Pak Umi berkata pesan pada orang tua-tua yang dah susah-susah nak berjalan.
Pesan-pesan ke anak dia belikanlah sikit pasu-pasu bunga yang ada cili, ada tomato, ada apa lagi yang dekat-dekat yang kalau dia minta dia jaga saja. Mak nanti buah baja, kat nanti jirus, bubuh air dan sebagainya. Sebagai sebahagian daripada solusi untuk dia merasa lega. Kalau dia keluar tengok pasu bunganya sudah berbuah cilinya, tak ada nikmat yang lebih hebat. Umi dulu sempat mencuba hidroponik punya sistem. Ya Allah, cilinya panjang-panjang, pedas-pedas pula tu. Cantik-cantik. Tapi sebab Mi buat depan rumah, semua orang datang tak tegur Mi dulu. Tegur cili dulu. Tapi oleh kerana ada hal-hal yang tak dapat dielakkan, putus bekalan air yang sangat lama. Dulu pernah sampai berbulan rasanya, tak ada sekali. Yang bekalan airnya terlalu lama, tidak ada, dia pun kering, akhirnya mati. Dan nak buat balik sistem tu, nak menghidupkannya balik, tidaklah mudah sangat. Okay, akhirnya pokok-pokok tu semuanya mati. Okay, sebab dia kalau sudah hidroponik, dia nak letak dalam tanah pun tak berapa nak menjadi. Okay, kerana dia sudah biasa bajanya dari air dan sebab airnya tidak boleh berhenti. Okay, non-stop airnya jalan je. Tapi bila sudah sampai bekalan air sampai berbulan tak ada air juga, maka kita tak mampu nak meneruskan, akhirnya tutup kedai. Okay, itu Umi merasa sekejap lah. Oleh itu sekali lagi, kalau tak ada tanah, cari pasu. Kalau kalau tidak ambil tong-tong minyak yang dah, botol-botol minyak besar tu. Yang besar-besar tu boleh tebuk bawahnya, isi baja, isi tanah, tanam je cili, dah tanam je terung, berbuah insyaAllah. Umi buat, berbuah. Walaupun tak ada pasu cantik, tanah-tanah biasa je, bubuh baja je sedikit. Contohnya dapat petik ulam sendiri, dapat petik kacang sendiri, dapat petik peria sendiri. Ini nikmat-nikmat ya Allah. Tidak terbanding bahagianya kalau pokok yang kita tanam itu hasil dari tangan kita dan akhirnya kita mampu bersedekah. Allahu Akbar, bersedekah pada anak, sedekah pada cucu, sedekah pada kerabat, sedekah pada jiran dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita tidur lama ke sekejap? Sekejap. Oleh kerana hidup ini sekejap, hidup ini tidak boleh dipegang dalam keadaan berduka cita atau dalam keadaan susah hati atau dalam keadaan ragu-ragu atau dalam keadaan tidak bahagia. Kalau kita melalui kehidupan yang ada depan mata kita ini dengan rasa tidak bahagia, kitalah manusia yang paling sengsara dalam hidup. Maka sekali lagi menasihatkan, bukan duit yang membeli bahagia. Bukan pangkat yang melonjak kamu bahagia. Tapi bahagia itu apabila kamu berbahagia, membina hubungan dengan Allah dan akhirnya Allah sangat membahagiakan kita. Maka sekali lagi baiki balik hubungan kita dengan Allah. Baiki balik hubungan kita dengan mak ayah kita dan baiki hubungan kita dengan isteri dan anak-anak. Atau suami dan anak-anak. Kerana semua benda ini mengganggu proses-proses bahagia tadi.